Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Kita mulakan dengan asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Muddasir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum ma'alum syahir syahid Syahid mashhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Khatibul Ummami Alamul Huda Kashiful Qurabi Rafi'ur Rutabi Izzul Izzul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kakak, ayah, abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Sidang Nurtizen yang dirahmati Allah sekalian. Oh, kita ada Mr. Zahir Abbas daripada Pakistan. Kia hal hai? Apka kisah? Roza kisah? Alhamdulillah. Sabse bilkul ठीक है. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, so alhamdulillah. Pada pagi ini kita dapat perkongsian dalam bertemu lagi dalam perkongsian kita. Okey, sebelum kita dari Sydney, alhamdulillah, terima kasih bersama kita, alhamdulillah. Dan daripada mana anda berada, okey, insya-Allah. Okey, so sebelum kita mulakan ada beberapa ada dua pengumuman yang saya nak kongsikan. Yang pertamanya, saya nak buat, saya tak tahu, kuliah kita ni kita nak awalkan apa pandangan sidang Nurtizen sekalian. Mungkin 6.30 atau pukul 7. So hari ni banyak mungkin dah start kerja, kan? Maksudnya apa pandangan Nurtizen sekalian, kan? 6.30 ataupun pukul 7, kan? Oh, okey. Sini pun ada satu lagi. Kia Ustaz Ji, alhamdulillah, Allah आपको लंबी जिंदगी दी, इंशाअल्लाह आपको bara-bara bara-bara. So okay, alhamdulillah. Okey, 6.30 atau pukul 6.30 ada kuliah lain. Okey, ada lain. Jadi maksudnya mungkin dah start, maknanya orang dah kerja dah semua, kan? Okey, maknanya kita awalkan sikit, kan? 7. Okey, alhamdulillah. Nanti rasa sampai pukul 7. Okey. So kita awal 6.30, 8 nak tengok tanyalah Ustaz Basit 6.45 pukul 7. Okey 7.
Okey, setuju, alhamdulillah. InsyaAllah boleh Ustaz. Okey, so nanti mungkin 6 atau pukul 7 saya akan maklumkan maknanya untuk esok jadi maksudnya mungkin akan bertembung juga dia lain, tapi maknanya maknanya kita awalkan sikit sebab mungkin ada yang dah kecil. Okey, anak-anak kecil belum bangun Ustaz, 6:30 dan 7. Alah Ustaz, time 7 kuliah Habib. Okey. 7:30 soalnya saya rasa 8 agak lewat juga sebenarnya. 8:30 saudara Samsul Debat punya slot. Okey, 6:30 setuju pukul 7. Kalau 8 maintain Ustaz baru sampai office, okey tu pukul 8. Alhamdulillah sempat. Setuju, live pagi raya. Okey. Baru Ustaz maklumkan awal. Boleh juga jam 7 tengah kalut dari kerja, jam 8 dah bertenang ke office sambil dengan Ustaz. Ustaz nak tanya saya, okey, lagi soalan. Ke 8 Ustaz. Okey, 6:30. Okey, nanti saya akan maklumkan saya akan timbang-timbang maklumkan macam mana ikut kisah Ustaz, insya-Allah boleh ikut. Okey, tapi rasa 8 okey. Okey. Okey, yang keduanya pukul 8 banyak yang kata pukul 8 pun okey. 6:30 okey, 6:30 8 baru sambung Ustaz. Alamin okey, ini kajian betul kuliah ni, alhamdulillah. Tanyalah Ustaz on pukul TV3. Okey Ustaz. Okey. Okey, jadi mana ada separuh ni 8 senang elok Ustaz. Boleh selawat sebelum kerja. Follow je. Okey, insya-Allah. Kalau boleh remind pukul 8. Okey. Tak apa, nanti saya akan timbangkan dan saya akan maklumkan insya-Allah. Okey, yang keduanya, pagi ni saya tak dapat nak lama dengan bersama kita sebab hari ni saya akan ada tugasan sikit sekejap lagi. Saya insya-Allah doakan ibu-ibu, kakak, ayah-ayah sekalian, nurtizen sekalian. Saya sedang berusaha untuk merancang. Saya faham sekarang ni banyak orang yang telah diberhentikan kerja, maknanya maksudnya dalam keadaan COVID ni kan. Kita faham juga, saya pun maknanya sebagai maknanya orang yang ada bisnes juga, kadang-kadang tak salah juga sebagai majikan. Kadang-kadang majikan nak bayar gaji pun bisnes pun tak ada. Kita pun faham juga. Dan apa yang boleh saya bantu adalah bagi yang kena buang kerja kan, saya tengah nak cadang untuk buat kursus instruktor tau. Siapa-siapa yang berminat sebab itu kemahiran yang saya boleh kongsikan. Jadi instruktor diving ni adalah satu-satunya bidang yang siapa yang maknanya menyertai dalam masa beberapa ketika terus jadi profesional dan boleh mengajar. Inilah satu bidang yang agak cepat, maknanya untuk melahirkan satu orang yang boleh masuk ke bidang kerja terus. Jadi saya maknanya tengah mencadang ni. Jadi pada hari ini saya akan ada buat urusan untuk membuat satu platform bawah air. Ini nak banner macam rumah bawah air. Platform bawah air itu untuk mengajar. So jadi maknanya nanti bila sudah siap, insya-Allah saya akan kongsikan siapa-siapa yang memang nak jadikan maknanya tak ada kerja apa semua, mungkin jadikan diving sebagai career kerja dia. Itu yang saya tengah baru ni saya isytiharkan. Perempuan pun boleh, highly recommended. Ramai sebenarnya orang perempuan nak belajar diving, tapi maknanya tak ada instruktor perempuan instruktor perempuan. Okey, jadi mana diving boleh jadi profesional dan lesen dia satu dunia tau. So maksudnya besok dah tidak okey kalau ibu-ibu kakak nak ngajar mana-mana lah, Malaysia, Singapore, Thailand, Maldives, mana-mana semua, ataupun mana-mana lah, satu dunia tau lesen dia boleh mengajar. Dia untuk jadi instruktor 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Itu apa yang boleh saya sumbang lah. Umur dia 18 tahun ke atas. Jadi maknanya maksudnya saya akan isytiharkan masa cuma hari ni saya dah turunkan di Tasik kita mengajar tu batu 70 kilo dalam 20 meter, 70 kilo 4 biji untuk kita platform daripada daripada atas, maknanya daripada atas tu platform untuk kita mengajar. So sekejap lagi saya kena pergi ke kilang aluminium untuk tempah platform tu. Jadi saja lepas raya, siapa yang maknanya PKP semua okey, maknanya kita dah boleh start dah. Umur maksimum untuk jadi instruktor 18 tahun. Maksimum. Yuran dia saya akan maklumkan. Okey, yuran dia okey. Yuran dia agak mahal, tapi saya tengah fikir dua benda. Satu, saya ada yayasan namanya Yayasan Al-Amin. InsyaAllah daripada Yayasan Al-Amin ni sendiri kita akan menaja separuh.
InsyaAllah majlis separuh. Dan saya akan war-warkan untuk wakaf ilmu. Di mana siapa betul-betul memang berminat, begitu juga saya akan interview, mungkin tajaan dia setakat ni paling kurang 50% lah daripada yuran. Dan daripada saya sangat berbaloi sebab apa tau? Sebab kalau kita belajar 3 tahun college, diploma apa semua, keluar pun belum tentu ada kerja lagi. Maknanya ini saya akan training kalau orang daripada zero langsung tak ada tahu mengenai diving, tapi memang dia minat 6 bulan tempoh dia tak hari masuk ke air 6 bulan. Kalau orang dah pernah ada lesen mana at least open water, tak lama kita boleh training Apatah lagi kalau siapa yang lepas ini dia panggil dive master. Dive master tu satu tapak je lagi untuk ke instructor. Itu dalam masa sebulan, dalam masa 2 minggu kita boleh ni. Dan saya akan maklumkan sebenarnya infak nanti pada Yayasan Al-Amin. Berat tak ada maksimum berat tak ada. Berapa tunjuk dana. Kalau kita tengok search untuk jadi instructor ni memang mahal macam harga diploma untuk 3 tahun juga. Tapi saya nak usahakan at least 50% saja kita bayar. Saya nak buat wakaf ilmu jadi kalau dekat akaun Mahat Al-Amin boleh, Yayasan Al-Amin pun boleh Ustaz tak ada suara suara saya tak jelas infak ke Yayasan Al-Amin insyaAllah. Itu bagi orang yang mungkin berminat dan maksudnya dan terutamanya bagi macam abang, ayah-ayah yang mungkin mungkin sekarang kehilangan kerja kan. Ini adalah bidang yang boleh terus boleh buat ni kan. Pelajar boleh, tak ada masalah. Janji umur 18 tahun ke atas. Yes, infak Yayasan Al-Amin saya akan maklumkan nanti. Saya nak siapkan platform dulu. Kena platform dulu. Okey, saya siapkan platform bawa untuk mengajar, untuk training instructor lah. Daripada FB tak keluar suara. FB tak keluar suara Okey, bagi nanti saya cek kalau tak pandai berenang, saya akan ajar dulu asas berenang sebab terutamanya kita sebenarnya orang dewasa ni, kita punya otak dah kuat tau kita bagi saya dalam 4 jam saya akan ajar anda berenang sampai boleh 4 jam je. Betul ke Ustaz? Tapi taklah berenang macam atlet kan. Tak ada macam atlet tu kan. Maknanya berenang penting ada 4 stroke tu. At least kita boleh buat breaststroke ataupun freestyle, okey dah. Tak semestinya butterfly lah, maknanya backstroke dan sebagainya. Bagi saya 4 jam. Siapa-siapa tak boleh. Siapa-siapa maknanya bukan anak-anak maknanya kita orang dewasa, bagi saya 4 jam. InsyaAllah saya boleh ajar kita untuk berenang sebab kita otot dah besar, dah kuat dah sini. Tapi taklah mahir macam ni. Mana at least asas berenang tu boleh berenang InsyaAllah bagi saya 4 jam. Okay. So jadi perempuan highly recommended sebab ramai sangat instruktor perempuan ramai sangat orang perempuan nak belajar, tapi instruktor perempuan tak ramai. Orang instruktor perempuan tak ramai. Sangat bagus. Artis-artis berapa ramai nak belajar diving maksudnya tapi nak cari instruktor perempuan tak ramai. Okey, saya dah pun, tapi masa tu bila takut sisi yang kelas. Tak apa, saya akan maklumkan. Dan kelas kita dekat sekitar Shah Alam ni, so dia agak fleksibel maksudnya kita takkan training ke laut sebab ke laut akan masa kelak akan minimum 18 tahun umur, itu je kalau perempuan dah umur 50 boleh tak ada masalah. Diving ni dia macam golf dia tak ada umur. Golf janji badan sihat masih okey boleh dia macam golf lah. Golf maksudnya budak kecil boleh main sampai orang yang tidak muda pun boleh main. Sebab ramai orang nak belajar muslimah tapi instruktor perempuan sangat kurang. Saya dah melahirkan banyak juga instruktor perempuan yang fobia dalam kedalaman air. Okey, saya faham sangat orang yang fobia ni. Kita akan train slow. Saya taklah kata okay, you are the instructor, maknanya future instructor kan, kau terus menyelam. Tak, kita akan belajar pelan-pelan mula dengan 1.2 meter 1.2 meter sehari ni je. Dah okey, maksudnya 2 meter dah tenang, baru ke 5 meter, baru ke seterusnya. Tak adalah kita nak bawa turun macam kau turun 20 meter. Tak ada. Kita selaku profesional
maksudnya akan mengajar secara profesional, dan lesen tu lesen international. Satu dunia boleh, kalau ibu akak-akak, sebenarnya saya boleh ajar cara marketing dia kan. So kalau anda kata kita katakanlah okey, kita boleh hantar resume kita. Sekarang ni internet dah senang, ke Maldives, ke mana-mana. Okey, saya nak ngajar 2 minggu kat Maldives. Berapa gaji awak boleh tawarkan saya sebagai instructor daripada Malaysia? Orang Malaysia lagi lah demand tinggi Maldives, Filipina, Indonesia dan sebagainya. Dia takut tenggelam, boleh kita bentuk, tapi dia ada minat dan ada tanggungjawab agama lah. Maksudnya memang untuk diri, untuk nafkah keluarga, mana tanggungjawab diri kan. Nanti untuk bawa maknanya mana bangsa agama tanah air kita. Maksudnya ada minat, insyaAllah saya boleh train benda tu. Itu yang kita ada kawan daripada Palestin pun. Ana mushtaqun ilaik. Bardu ya akhi. Alhamdulillah. So jadi maknanya daripada Palestin sekarang ni mungkin tengah nak sahur okey. Baik. Berat badan tak ada masalah okey. Berat badan boleh dibentuk. Masya-Allah tapi maknanya semangat tu yang penting. Okey, kita dah beberapa ketika bincang mengenai cara berfikir untuk bagi kita kuat. Kucing mereka terbang kat sini lah. Sebab saya memang buat di sini insya-Allah. Tengah buat kepek pisang pun boleh belajar. Boleh. Boleh belajar. Betulkan niat untuk diri, keluarga, ummah, buat kerana Allah. Betul. Saya nak ajar ni sebenarnya untuk utamanya nak bantu bagi abang-abang, ayah-ayah yang mungkin kena buang kerja dalam keadaan yang kita tak tahu. Sebab apa yang boleh saya bantu dan kemahiran saya ada kan, kalau saya bagi ikan, istilah orang tua kan, bagi ikan pada orang susah kan, ikan akan habis kan. Jadi sekarang niat saya nak bagi pancing supaya orang boleh memancing dan cari ikan sendiri kan. Kebetulan saya dengan izin Allah dalam diving ni dipanggil course director. Diving ni dia ada 5 tahap dia. Tahap 1, 2, 3, 4 instructor ada 5 tahap dia. Tahap 1, 2, 3, 4 boleh mengajar student saja. Tahap 5 boleh mengajar instructor, dengan course director. Saya salah seorang course director yang berada di Malaysia. Alhamdulillah, orang Melayu hanya beberapa orang saja. Saya orang Melayu kedua tau, boleh sampai ke course director. Jadi saya fikir apa yang saya maksudnya boleh bantu kan. Okey, inilah cara dia. Range gaji besar tak Ustaz? Kalau rajin, besar. Benda ni rajin lah kan. Kalau kita kerja dengan orang, maknanya makan gaji lah. Tapi kalau kita nak buat sendiri, part time pun boleh kan. Sabtu Ahad contohnya kan. Sabtu Ahad okey, kita cakap kita boleh ngajar diving pun Sabtu Ahad. Dia sebenarnya diving ni dia macam travel agent. Dia adalah personal business. Personal business maknanya orang kenal kita, orang suka kita dan orang confident dengan kita boleh mengajar. Tahap 1, 2, 3, 4 bukan student, instructor. Saya ceritakan instructor diving Dah ada 5 tahap Dia dipanggil OC, Open Water Scuba Instructor. Kemudian MSDT, Master Scuba Diver Trainer. Kemudian yang ketiga tahap dia dipanggil Staff Instructor. Yang keempat Master Instructor. Yang kelima Course Director. Saya dah punya diving ni, saya adalah Course Director tahap kelima dan bukan mudah sebenarnya. Maksudnya nak tahap sampai situ, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki maksudnya dengan takdirnya saya lulus naik sampai ke Course Director. Alhamdulillah kan. Secara laluannya itu, maka rupanya untuk bantu ramai orang so itu ya kan. Dan sebenarnya instructor daripada kalangan orang Melayu kita pun tak ramai sebenarnya kan. Itu memang niat saya, orang Islam dan siapa-siapa yang bukan Islam pun yang tengok nak pun boleh, tak ada masalah untuk nafkah keluarga, kerja susah sebagai sekarang ni. Itu satu cara yang saya boleh bantu jadi profesional dalam waktu yang singkat, tapi kena rajin betul-betul dan boleh untuk menafkahi keluarga kan. Tapi siapa yang mungkin kata saya kerja dah ada tapi saja memang maknanya nak buat macam cuti-cuti, buat macam part time lah kan, boleh, tak ada masalah.
kan, siapa abang-abang Grab kan, maksudnya Grab ke apa kan, sampai saya membawa, tapi ada market, sampai saya berbual kan, okey, saya instructor diving, instructor swimming kan, so maksudnya ni. Okey, nak tengok siapa yang minat betul-betul, tengok klip saya yang lepas-lepas. Ada waktu tu saya kat kedai bot. Saya ingat dalam tak lama dah minggu lepas ni. Tengok klip saya lepas, saya pakai baju biru tak salah saya. Nanti kat situ klik balik, tengok, dan ada nombor kat situ. Bagi nama, kita akan interview, sebab dia separuh akan ditajuk oleh Yayasan Al-Amin. Dan saya akan war-warkan bagi ibu akak-akak yang ada kelebihan untuk buat wakaf ilmu. Sebab masya-Allah, ini sangat-sangat bagus sebab kita bantu orang kan, maksudnya, ataupun mungkin kita nak wakafkan ilmu ni untuk anak saudara kita, untuk pakcik kita yang mungkin kehilangan kerja, untuk siapa-siapalah. Tapi dia kena minat jangan macam tak minat, sebab niat saya untuk bantu untuk orang, maknanya boleh bekerja, terutama bagi orang Melayu kita kan. Klik FB, Instagram pun ada saya rasa. FB, tapi cari kat Instagram lagi mudah, sebab FB lagi banyak artikel kita kan. Wakaf ilmu wakaf ilmu. Bayangkan kalau anda kata kita sama-sama, saya mengajar ibu akak-akak buat wakaf ilmu, orang tu nanti dia boleh mengajar diving contohnya kan, dia boleh nafkahi keluarga dia ada untung, dia boleh bayar zakat dan sebagainya. Maknanya pahala tu sebagai pahala yang berterusan buat kita tu. Okay, ni nombor yang saya share itu, betul. Ni nombor ni, boleh contact kat situ kan. Saya minat tapi bab pakaian dan sesuatu. Okey, kalau muslimah, kita memang dah selesaikan pakaian muslimah. Saya pun waktu mengajar muslimah, kita ambil model daripada Mesir umur 50 boleh, tak ada masalah. Selagi mana kuat mana kuat tu masih lagi lah boleh angkat tank pun tak berat sangat sebenarnya. Janji bang, siapa abang kakak ni janji bang, niatnya insya-Allah mudah-mudahan ramai je instruktur umur 60, banyaklah 60 lebih ada umur kan. Wakaf ilmu sangat bagus, dan saya akan train insya-Allah anak-anak murid diving bawah saya. Dia bukan saja belajar diving, kita namakan syariah dan diving. Mana saya akan mengajar juga bab syariah ni biar dia ada asas insya-Allah. Kelas kat mana kita akan buat kelakar Shah Alam dekat office saya lepas PKP. Tapi siapa yang minat berhubung nombor tu, kita akan interview. Mungkin saya akan bagi kelas teori dulu kan. Kalau tadi lokasi dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam kita akan belajar. Kita tak akan pergi ke laut kita akan belajar tasik. Dekat tasik sebab sebab kalau laut kos dia lagi tinggi. Saya nak maknanya nak ajar untuk kita boleh ada profesional kelayakan tu. Siapa-siapa yang mungkin nak buatkan sebagai kerjaya bukan saja hobi tau, sebagai kerjaya dan mungkin satu hari boleh berkembang. Macam saya sampai dah peringkat mengajar bomba. Sebelum PKP baru ni saya dah bincang dengan polis bahagian forensik polis kan, untuk mengajar, maksudnya kan, maksudnya sampai tahap macam tu, dan saya pun boleh train anda tahap macam tu Saya ustaz. Okey, saya last penutup, saya nak kena pergi bertugas ni sebagai bahasa Melayu, pakai bahasa Melayu. Siapa tak boleh bahasa Inggeris, jangan takut, saya akan fully ngajar pakai bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu insya-Allah kita menobatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dalam diving pun saya dah terjemah banyak buku-buku diving dalam bahasa Melayu. Florida, kalau dah balik sini bolehlah kan. Kalau kat sana, kalau dekat sana susah juga tu, sebab dia kena ada training fizikal. Untuk teori saya boleh hantar kan. Weekend ke apa boleh. Kita boleh atur kelas tu. Hari biasa tak dapat, boleh weekend. Saya pernah lahirkan satu instruktur, kita mengajar weekend je, Sabtu Ahad untuk beberapa minggu. Itu kalau dah master lah kan. Okey, saya nak cerita sebagai penutup pada hari ini sebab saya lepas ni ada tugas saya nak buat. Okey, setuju. Kita akan belajar bersama. Saya memang bercerita-cerita satu benda lah. Nampak macam tak logik tau, tapi saya memang insya-Allah saya akan terbitkan buku diving dalam bahasa Jawi. Tak kira boleh baca ke tak boleh baca, saya akan terbitkan. Sampai tahap sekarang ni saya dah terjemah bahasa Melayu, tapi rumi lagi. Nanti satu tahap saya akan buat insya-Allah. Kita akan buat saya akan buat buku diving dalam bahasa Jawi. Kita akan nobatkan balik tulisan Jawi dan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ya.
Maknanya itu memang antara cadangan saya. Kita akan buat bahasa Melayu tau. So maksudnya at least apa nama, kita ada rujukan. Kalau apa nama, orang tak boleh baca ke apa, tapi at least kita ada satu koleksi buku, maknanya dalam ilmu diving dalam tulisan Jawi. Okey, sebagai penutup saya nak cerita sikit bagaimana saya boleh jadi course director. Saya ustaz kot. Orang nak jadi course director ni memang umumnya satu dunia. Dia fully dalam dunia diving. Maknanya memang full time dalam dunia diving. Itu memang apa nama, course director. Tapi saya nak cerita macam mana saya boleh jadi course director. Okey, sebagai diver, sebagai student, saya tak nak cerita sebagai student, saya dah banyak kali dah cerita macam mana saya terlibat dengan diving. Sampai saya ambil instructor waktu tu awal tahun 2000 apa tu, saya start ambil instructor, asalnya untuk tujuan berdakwah lah. Dan semenjak tu saya mengajar student lah. Saya mengajar student sampai 2014. Sebenarnya bermula dengan 2014 kan. 2014 kan saya bawa orang pergi Palestin. 2014 Israel tahu saya manage bantuan ke Palestin, dia sekat saya untuk pergi masuk Palestin. Saya pun sedih kan. Jadi saya kalau orang ada rombongan pergi Palestin, at least sebulan sekali atau 2 kali kan, saya akan hantar. Dekat Jordan, jemaah saya masuk, jadi saya tak tahu nak buat apa. Jemaah saya masuk, jadi saya akan tunggu kat Jordan lah. Jadi dulu mula-mula jemaah saya masuk, saya akan pergi diving. Itu saya pergi diving mana-mana tempat tu. Saya pergi dekat Mesir, dekat Jordan, dekat Cyprus, sebutkan mana-mana, dekat Eropah tu habis dah. Maksudnya kita diving kan. Jadi lepas 2-3 bulan, itu 2014 kan, lepas 2-3 bulan dalam dunia mana berdiving, akhirnya hati kata saya, apakah benda lah aku pergi diving ni? Apakah benda lah aku pergi diving ni kan? Maksudnya baik aku pergi belajar. Itu yang mula-mula bila saya hantar orang pergi Palestin, jemaah masuk, saya start belajar. Maknanya saya pergi Mesir, maknanya duduk dekat Mesir tu seminggu. Jadi dalam seminggu tu saya maknanya jemaah balik, saya akan balik sekali. At least sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Jadi jemaah sampai Jordan, masuk Palestin, saya akan pergi belajar diving. Kemudian apabila jemaah nak balik, lepas seminggu jemaah balik, saya pun terbang balik ke Jordan, saya akan balik ke Malaysia. Jadi selama 2 tahun saya belajar, tak berhenti. Belajar. Maka rating instructor saya naik. Kan saya sebut tadi kan, instructor dah ada 5 rating kan. OC, Open Water Scuba Instructor, MSDT kan, staff instructor, master instructor dan course director. Saya daripada OC je tu. Daripada OC makin naik sampai master instructor. Ya. Jadi kemudian saya mohon untuk jadi course director pada 2016. Sebab course director ni kena mohon. Rating saya dah tinggi, course director ni kena mohon. Jadi mohon interview, dia bukan mudah. Dalam dunia course director hanya lebih kurang 2,000 orang je. Dalam dunia 2,000 orang je. Kat Malaysia, Melayu 2 orang je. Dan orang jadi course director biasa full time diving. Jadi maksudnya saya lulus. Dalam dunia course director ada 2 tempat saja, di KK ataupun di Dominican Republic. Saya pernah tanya waktu tu, kenapa buat di Malaysia dan di Dominican Republic? Rupanya di Malaysia sebab Malaysia kita ni visa untuk orang masuk, maksudnya mudah. Begitu dengan Dominican Republic. Jadi saya mohon, saya kata jauh sangat Dominican Republic, saya pun pergi ke KK. Bayangkan satu dunia 40, best saya 45 orang je. Saya seorang orang Melayu daripada Malaysia. Budak-budak hotel tu kata, lama kita tak tengok orang Malaysia ni. Go, awak boleh lulus. Mana waktu saat dia kenal saya, semua kata, Ustaz wajib kena lulus ni, Ustaz. Wajib kena lulus. Saya kata, siapa yang Ustaz ni kan? Ustaz wajib kena lulus. Wakil orang Melayu. Ada satu orang tu, kita dah 19 tahun tau, tak ada orang Melayu. Mana ada satu orang, mana course director. Kemudian waktu tu saya lah, semua bagi semangat. Kena lulus. Tapi memang bukan mudah. Untuk jadi course director bukan mudah. Kan? Okey, peperiksaan akhir waktu tu nak pergi ke laut. Peperiksaan akhir saya kata ya Allah, 2016 saya start 2014 yang tak yang tak boleh masuk Palestin. Saya kata
Peperiksaan akhir saya kata, ya Allah, kalaulah andai kata Tuhan, Engkau tak bagi aku masuk Palestin tu sebenarnya untuk aku bangunkan dunia diving ni Tuhan, lepas aku lulus ni, bagilah aku masuk Palestin. Itu doa saya waktu periksa terakhir nak pergi laut. Dengan hati yang sayu saya kata, ya Allah, aku ustaz sah. Aku ustaz, aku tak tahu apa yang kau nak beri aku ni. Kalaulah andai kata ini yang kau nak Tuhan, aku lulus Tuhan, bagi aku pergi masuk Palestin. Hari itu lulus saya. Selepas itu saya dapat balik masuk Palestin. Masya Allah. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak saya bangunkan dunia diving ni. Sebab tu saya nak transfer ilmu ini dan juga pengiktirafan lesen ini pada tuan-tuan sekalian. Saya ustaz kot. Maksudnya taklah saya memang akan ada berada di bidang ini, maknanya untuk selama-lama, untuk tujuan dakwah ya, untuk tujuan bantu orang ya, tapi bukanlah berada dalam bidang ini sebenarnya. Rupanya Allah nak benda ni. Sebab itulah bila sekarang ni PKP, saya tengok ramai orang tak ada kerja dan sebagainya, saya terus maknanya terus, ya Allah, aku nak ajar, nak bantu orang. Jadi itu niat saya. Siapa nak wakaf ilmu, insya-Allah nanti kita akan wawarkan siapa yang berminat, terutamanya bagi abang-abang, ayah-ayah yang kena berhenti kerja ataupun macam dah tak ada kerja, keluarga nak dinafkahkan. Maknanya, jadi niat sebab tu niat untuk menafkahi keluarga, Allah akan buka jalan. Kita akan buat. Jadi hari ni saya nak maknanya step seterusnya saya tengah nak buat platform bawah air. Saya kena pergi kilang aluminium tu untuk buat platform bawah air tu. Sebab tu saya nak tak berhenti awal. Tak awal juga, 8.40 ingat dah berhenti dalam 8.20, 8.30 tadi. Okey. Tapi itu cita-cita saya, dan insya-Allah siapa yang nak wakaf ilmu, okey, nak wakaf umum pun boleh, nak wakaf untuk kita kenal kan anak saudara kita ke siapa ke apa semua, anak saudara kita ke, pakcik kita ke, siapa ke, suami kita ke yang dah tak ada kerja kan. Maksudnya nak wakafkan ilmu untuk dia. Saya dengan Yayasan Al-Amin, insya-Allah Yayasan Al-Amin tak mampu nak taja semua. Sebab kos instruktor ni macam kos belajar diploma lah 3 tahun, tapi diploma keluar-keluar pun belum tentu ada kerja. Yayasan Al-Amin dan saya sini akan taja 40 ke 50% daripada seluruh kos itu. Cuma kita kena tambah sikit saja. Tapi kalau nanti katakanlah kos dia untuk instruktor tu katakanlah 5,000 contoh 5,000 kan macam tu. Mungkin ada yang nak wakaf lagi untuk full, mana yang Salamin separuh, yang ni separuh lagi. Kita akan lahirkan banyak instruktor di kalangan orang Islam kita, insya-Allah, di Malaysia. Okey? Doakan insya-Allah. Okey. Setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Doakan hari ini saya akan pergi untuk buat platform tu. Doakan seluruh orang yang susah di kalangan kita, kan? Dan doakan saya boleh banyak lagi karang buku-buku diving dalam bahasa Melayu. Okey. Dan doakan saya, insya-Allah ini saya akan buat. Saya akan terjemahkan buku dalam bahasa Jawi, buku diving, untuk mendaulatkan at least ibu kakak kena sokong lah, tolong belilah mana buku diving dalam bahasa Jawi, insya-Allah. Ya Salamin, betul Salamin, insya-Allah. So di mana-mana mudah-mudahan saya kata 40 ke 50%. Kalau siapa yang ada mungkin nak taja direct untuk suami, pakcik, anak saudara yang kehilangan kerja pun lagi bagus, sebab kita kenal siapa orang susah. Siapa nak permohonan boleh pergi ke klip belakang tu, ambil nombor. InsyaAllah itu yang boleh saya bantu lah, untuk membagi pancing. Kalau bagi ikan, kerajaan bagi bantuan itu ikan, maknanya ikan akan habis. Tapi kalau kita bagi pancing, betul caranya, minat dia memancing, maknanya maka dia boleh mendapatkan ikan untuk diri dia, keluarga dan sebagainya, insyaAllah. Okey. Sekian, kita akhir dengan doa, insyaAllah. Dan kita akhir dengan doa kita, dan juga tasbih kafarah, insyaAllah. Macam dapat buku, saya akan isytiharkan buku tu. Buku berjawi belum mula lagi. Saya kat printing pun masih belum buka sangat lagi. Okey, Rabun boleh dive, tak ada masalah. Rabun boleh. Daripada Singapura boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Nak wakaf pun boleh. Sahabat di Singapura, wakaf ilmu. Sekarang currency Singapura lagi tengah tinggi kan.
daripada Singapura. Kita siapa yang nak ni, okey. Ya, dua. Okey. Kesihatan memang kesihatan ada kesihatan asas lah, maksudnya dia ada borang untuk kesihatan tu. Dan kalau kita ada asma dan sebagainya, kena dapat kepastian daripada doktor lah. Doktor medical officer kata okey. Okey, Rabun tak boleh pakai contact lens. Dia ada Google tu yang ada power tu. First Rabun pun boleh. Dia ada Google kita tu yang ada power, insya-Allah. Okey, sekian saja kita akhirkan doa dan tasbih kafar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, permudahkanlah hidup kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Bantulah orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Bantulah orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Berikan jalan keluar bagi permasalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Angkatlah wabak dan balak dari negara kami, ya Allah. Rahmatilah negara kami, ya Allah. Pimpinlah hati pemimpin-pemimpin yang ikhlas di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Rahmati dan berkatilah negara kami, ya Allah. Masyarakat kami, ya Allah. Dan kuatkanlah umat Islam di tanah air kami ini, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jumpa malam ni pukul 10. Malam ni saya dengan Heliza Helmi. Kita cerita mengenai semangat kesukarelawanan. Sebab Heliza juga banyak membuat sukarelawan. Kita tengok semangat kesukarelawan sempena 27 Ramadan. Okay, insyaAllah. Okay, kita akhir dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa malam ni dengan Heliza Helmi dengan tajuk semangat kesukarelawan. InsyaAllah. Sekian doakan saya doakan juga untuk kita semua. Allah mudahkan segalanya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.